Kenapa kena tahu kod? Sebab nanti bila awak exam kan, bila awak exam dapat kertas soalan, awak kena tengok kod tu betul ke tidak. Okay, saya risau awak dapat kertas soalan yang berbeza. Pernah berlaku tau. Kadang-kadang cikgu yang bagi-bagi pun tak perasan kan. Okay, so kita tengok tajuk. Kita ada belajar 3 tajuk untuk semester ni. Iaitu tajuk yang pertama, ubahan. Tajuk yang kedua, transformasi. Transformasi ni kita belajar di college. Awak ingat lagi tak kita belajar? Ingat lagi tak? Transformasi. Ingat. Ingat. Alhamdulillah. Okay. Saya suka kan siapa yang respon ni. Okay. Transformasi ni kita belajar kat college yang kita lukis-lukis tu. Guna jangka lukis. Guna protector. So, untuk exam awak kena ada benda tu. Jangka lukis, protector, make sure awak bawa. Dan juga calculator tu memang penting lah kan. Memang kena bawa. Even bengkel awak pun ada guna calculator kan. Okay. So, tajuk yang ketiga adalah trigonometry. Okay, so tajuk 1 dengan 3 kita belajar secara online. Okay, semua video yang cikgu letak, semua cikgu ada letak di YouTube. Kalau awak nak ulang kaji, start dari basic, awak just tengok saja video itu. Okay, video tu pun cikgu dah pecah-pecahkan ikut subtopik. Okay, so mudahlah untuk awak nak tengok. Okay, so format PA ni. Masa yang dibagi untuk jawab soalan adalah 1 jam 45 minit. Sebelum ni saya tak silap dah 1 jam suku. 1 jam 15 minit sahaja. Yang ni dia dah up sikit lah masanya. Okay. And then dia ada 3 bahagian. Okay, sebelum ni ada 2 bahagian untuk awak masa-masa tahun 1. Bahagian objektif dengan subjektif kan. Tetapi yang ni dia dah advance sikit. Dia bagi awak 3 bahagian. Iaitu bahagian A adalah objektif. Dia ada 20 soalan. Markahnya adalah 20 markah. Okay. And then bahagian B soalan subjektif. Yang biasa kita jawab kan soalan subjektif. Okay. Dia ada 5 soalan. Markahnya adalah 30. Dan bahagian C item berstruktur sebenarnya soalannya lebih kurang macam subjektif sahaja. Tinggal lagi mungkin soalannya lebih panjang dan satu-satu soalan tu dia berkesinambungan antara each other lah. Okay. Item berstruktur dia ada 2 soalan. Tetapi awak perlu jawab 1 sahaja. Maksudnya awak kena pilih lah. Jawab 1 sahaja soalannya. So dia merangkumi 10 markah. Awak tak boleh jawab dua-dua tau. Jawab 1 sahaja, pilih. Okay, contoh dia ada 2 soalan kan. Dia ada 2 soalan. Soalan pertama dia cerita pasal transformasi. Soalan kedua trigonometry. Okay, awak jawablah dengan yang mana satu yang awak lebih expert. Okay, sama ada transformasi ataupun trigonometry. Dia bergantung lah yang mana awak lebih expert untuk awak jawab, untuk awak lebih yakin supaya dapat markah dengan lebih banyak. Okay, jumlah markah PA adalah 60 markah. Kalau tak kan sebelum ni 50 markah je. Sebab tu dah dinaikkan masa 1 jam 45 minit. Jadi 60 markah. Okay. Okay, yang objektif tu korang jangan main tembak-tembak je. Make sure jawab betul-betul. Okay, sebab objektif ni banyak membantu tau. Okay, soalannya mudah berbanding subjektif. Dia boleh juga membantu awak untuk dapatkan markah. Okay, target markah PA. Yang ni target markah PA untuk lulus. Okay, bagi pelajar yang cemerlang, tak kisahlah awak kena jawab yang terbaik, yang paling maksimum awak boleh jawab. Okay, untuk lulus. Okay, yang ni untuk lulus sahaja. Yang ni saya cakap untuk lulus. Okay, sebab kebanyakannya pelajar dekat sepanjang saya mengajar lah di qualificational, dia tak target untuk lulus. Okay, sebab kalau nak target A tu macam agak sukar. Okay, saya faham. Okay, so macam mana? Contohnya, markah PB awak adalah 20. Saya ada share tak kat awak markah PB sebelum ni? Yang keseluruhan. Ada. Ada kan? Ada kelas yang dah ada. Saya tak sure kelas MTK saya dah bagi ke tidak. Okay, ke BPP mungkin dah. Okay, markah secara keseluruhan PB lah. Kita kan PB kan ada per 30. Okay, rasanya anak-anak murid saya kebanyakannya tak ada masalah. Okay, semua saya bagi minimum adalah 20 markah. Okay, 20 hingga 30 markahnya. Okay, kalau yang dapat markah belas-belas tu memang saya akan cari balik. Saya akan kontak awak secara individu. Kalau saya tak ada kontak awak secara individu, maksudnya markah awak okey lah tu. Okay, minimum awak akan dapat 20 markah. Okay,
So 20 markah, contohlah minimum awak dapat 20 markah. So untuk lulus, markah lulus per 100 berapa? Tahu tak markah lulus? Markah nak lulus berapa? Kena dapat berapa nak lulus? 40 cikgu. 40? 50. 50, bukan 40. Yang 40 tu nanti awak masuk diploma. 40 dah lulus. Okay, untuk SBM 50 per 100 untuk awak lulus. Yang ni saya ajar kat awak lah macam mana nak lulus tau. Okay, so awak nak target markah PA ni berapa? So nak lulus adalah 50. So 50 tolak 20. PB awak dah ada dalam genggaman 20 kan? 50 tolak 20 adalah 30. So awak perlukan 30 markah. Okay, 30%. Okay, so target untuk markah PA adalah 30 per 100 darab dengan 60. Kenapa kena 60? Sebab markah PA kita, kertas PA kita adalah 60 markah kan? 30 per 100 darab 60. So maksudnya dekat markah PA ni dapat 18. So maksudnya pada PA awak just perlu target 18 per 60 sahaja. Awak rasa sikit ke banyak? Ni untuk lulus tau. 18 per 60 sahaja awak dah boleh lulus. Sebenarnya dia adalah nilai yang sikit. Yang awak boleh dapat kan. Okay, 18 je awak boleh lulus. Tu kalau markah PB 20, kalau markah PB awak 28, 27 tu lagi sikit kan yang memerlukan markah PA. Okay, 18 per 60 sahaja. So maksudnya kalau ada 3 topik tu kan awak kena mahirkan satu-satu topik tu. Okay, kalau awak tak nak mahirkan trigonometri, awak fokus dekat ubahan. Sebab ubahan mudah. So awak rasa ubahan senang, transformasi senang, awak fokus pada ubahan dan transformasi supaya soalan tu awak boleh target markah. Okay, yang ni untuk lulus. Kalau untuk cemerlang, jangan ceritalah. Cemerlang kena semua sekali awak perlu mahir. Okay. So, yang ni tips dia lah. Janganlah awak langsung tak jawab. Tips dia adalah awak dapatkan markah yang paling minimum ni. Okay. So, kita tengok soalan. Soalan yang saya suruh awak print tu. Okay, pada hari ni. Okay, pada hari ni cikgu akan fokus pada tajuk ubahan dahulu. Okay. Tajuk ubahan untuk dalam peperiksaan, dalam apa ni? Orang panggil kertas soalan ni. Okay, kertas soalan ni dibuat oleh seorang cikgu lah daripada KV mana saya tak ingat dah. Dia dah susun lah ikut format yang terbaru ni. Okay. Okay, so dalam ubahan ni, awak kena ingat tau, saya dah kumpulkan, saya dah jadikan sehelai sahaja dalam tajuk ubahan tu. Nak ringkaskan hanya sehelai sahaja. Nanti saya akan share dengan awak dia punya nota ni. Okay. So awak kena tahu 3 benda je dalam ubahan ni. Ubahan langsung, ubahan songsang, ubahan bergabung. 3 benda ni saja. Okay. Matematik ni awak nak belajar adalah awak kena boleh faham konsep. Konsep matematik ni dia macam susah sikit nak dapat. Tapi once awak dah dapat, senang je nak apply mana-mana soalan. Ni bukan macam sejarah. Kalau sejarah awak kena baca, hafal setiap fakta tu kan. Tetapi matematik awak tak boleh hafal. Kalau awak hafal nanti awak susah nanti. Okay, sebab soalan berbeza-beza kan. Awak kena faham konsep. Okay, ubahan langsung ni macam mana? Okay, kalau dia kata Y berubah secara langsung dengan X, bermaksud awak kena tahu cara menulis. Sebab tu cara menulis ni yang akan dapatkan awak markah. Okay, cara menulis adalah Y, lepas tu ada dia punya simbol macam ikan tu. Y, simbol macam ikan ni, X. Okay, ini adalah cara menulis untuk hubungan ubahan. Okay, jarang-jarang isu tulis tapi awak kena tahu. Mana tahu kok tahu ni tanya kan.
Okay, and then kalau dia ada simbol macam ni adalah kita kena tahu Y adalah secara langsung, berubah secara langsung dengan X. Okay, yang the most important thing adalah awak kena tahu macam mana nak bentukkan persamaan. Bila kata, ada orang angkat tangan ke tadi? Okay, siapa nak tanya boleh tanya je terus tahu. Okay, kalau bentuk persamaan awak kena tulis adalah Y sama dengan KX. Okay, K tu mesti tulis. Dia adalah pemalar. Dia mesti ditulis. Nanti nilai akan kita kena cari. Tapi kena tulis ni. Y sama dengan KX. Okay, berbeza dengan ubahan songsang. Kalau ubahan songsang, dia kata Y berubah secara songsang kan. So, Y lepas tu ada simbol ikan tu, dia akan jadi 1/X. Dia bukan X. Kalau langsung, dia X. Kalau songsang, dia 1/X. Okay, so macam mana nak tulis dia punya bentuk persamaan. So, bermaksud X tu kena berada di bawah lah. Nama pun songsang kan. Awak kena ingat. Alah, kalau songsang mesti terbalik kan. Macam something like that lah kan. Awak letak je dekat bawah. Y sama dengan K/X. K tetap dekat atas. Okay? Itu adalah bentuk persamaan. Untuk songsang dan juga langsung. Awak kena tahu benda ni je. Bila awak tahu benda ni, okay, konsep ni awak dapatlah soalan macam mana pun, dia akan mudah. Okay, jom kita cuba buat soalan paling senang, soalan nombor 1. Okay, yang ni muka depan lah, lebih kurang soalan muka depan macam ni. Daripada KV Sandakan ni jauh datang kan. Okay. Ingat ada bahagian A, B dengan C tu. Okay, C kena pilih satu. Okay, kita tengok bahagian A. Soalan nombor 1. Okay, diberi bahawa G berubah secara langsung dengan kuasa 3F. G berubah secara langsung dengan kuasa 3F. And then cari hubungan. Kalau kata hubungan tu maksudnya kita guna yang bentuk macam ikan tu sajalah. Okay, so yang mana satu rasa-rasa jawapannya? Siapa nak jawab? C. Yes, kuasa 3F. Yes, jawapannya adalah C. Tapi macam mana kawan awak boleh dapat yang Syazwani? Okay, so G. G berubah secara songsang. Dia nak hubungan kan buat macam ni je. Okay, kuasa 3F. Berubah secara langsung. Kalau secara langsung letak dekat atas saja. Okay, jangan jadikan pecahan. So kuasa 3F adalah F kuasa 3 lah. Okay. So jawapan dia adalah C. Okay. Soalan macam ni lah awak kena kena score. Basic. Okay. Soalan nombor 2. Jadual 1 menunjukkan beberapa nilai bagi pemboleh ubah P dan Q. Okay, kita ada 2 pemboleh ubah P dengan Q. Dengan keadaan Q berubah secara langsung dengan punca kuasa 2P. Okay, so daripada ayat ni awak boleh buatkan bentuk persamaan. Q berubah secara langsung dengan punca kuasa 2P. So awak tulislah kat tepi. Saya conteng kat tepi ni. Q berubah kalau ada sama dengan jangan lupa K. Kalau secara langsung letak dekat atas sahaja, jangan letak dekat bawah. Okay, punca kuasa 2P. Awak kena tahu nak tulis macam mana. Punca kuasa 2 macam ni, P tulis macam ni. Okay, bila dapat ni insyaAllah the next thing awak akan senang nak cari. Okay, hitungkan nilai M. Okay, dia suruh cari nilai M ni. Sebelum cari nilai M ni, kita kena cari nilai K sebab nilai K dia tak bagi. Okay, so macam mana nak cari nilai K? Kita gunalah nilai P dengan Q yang soalan bagi ni. So, kita masukkan. Q adalah 4. Okay. Sama dengan K kita nak cari. Berapa? P adalah 1/9. Okay, 1/9. Jangan lupa ada punca kuasa 2. Jangan tak tahu punca kuasa 2 tu macam mana. Okay, so lepas tu kita selesaikan lah.
Okay. Yang saya colourkan warna lain tu supaya awak nampak macam mana saya gantikan huruf Q dengan P tu dengan nombor. Waktu awak gantikan make sure betul. Okay, so 4 sama dengan punca kuasa 2 1/9 dapat berapa? Ni mana? Dapat berapa? Okay. Daniel Hamizan. Daniel Hamizan, tolong respon. Masing-masing kena aktif jangan buka sahaja. 4/3. 1/3. Pandai. So, 1/3. Okay. Okay. Ataupun kita boleh tulis macam ni. 4 sama dengan K/3. Macam tu. Okay. Sebab 1 kali dengan K adalah K lah. Lepas tu kita nak cari K. 3 tu kena pindah. 3 pindah sebelah jadi darab. 4 kali 3 sama dengan K. So K adalah 12. Okay. So ni dah menjawab soalan ke? Belum. Belum lagi kan. Kita baru cari K. Soalan suruh cari M. Okay. Jangan confuse tau. Tiba-tiba kan kalau dalam A, B, C, D ni tiba-tiba ada 12 awak terus tanda. Salah lah tu. Dia saja nak trick awak. Okay. Kalau macam ni luckily macam tak ada lah. Okay. So kita nak cari M. Nak cari M macam mana? Okay. Kita gunakan benda yang ni sama. Okay. So akan jadi apa? Q sama dengan K kita dah tahu. K adalah 12. Punca kuasa 2P. Macam tu. K kita dah tahu. Kita letak 12. And then barulah kita boleh cari M yang ni. Okay, kita masukkan Q adalah 3 sama dengan 12 punca kuasa P adalah M. Kita gantikan sahaja. Okay, so sekarang ni kita nak cari M. Okay, so 3, 12 ni pindah sebelah akan jadi 3/12. Sebab 12 ni dengan M tu adalah darab punca kuasa M tu adalah darab. So dia pindah sebelah jadi bahagilah 3/12. And then punca kuasa 2M masih lagi tinggal kat situ. Okay, 3/12. Guna kalkulator awak. Boleh kecilkan lagi tak? Dapat berapa? Fadli Elmi. 3/12 kecilkan lagi. Guna kalkulator dapat berapa pecahannya? 1/4. Okey, terima kasih Safia. Okey, 1/4 dan kuasa 2M. Okey, saya sambung kat bawah tu saja. Okey, so selepas tu macam mana tu? Kita ada punca kuasa 2M. Kalau pindah ke sebelah jadi apa? Bagi. Kalau tambah jadi tolak. Kalau tambah pindah sebelah jadi tolak. Kalau punca kuasa 2? Ya, Abdullah? Darab. Apa? Pindah kan. Siapa-siapa tahu? Punca kuasa 2 pindah ke sebelah jadi apa? Apa lawannya? Kalau tambah lawannya tolak. Kalau darab lawannya bahagi. Ya, Aiman Akilah. Apa? Saya tak dengar. Kuasa 2? Yes, pandai. Kuasa 2. Ingat kalau punca kuasa lawannya adalah kuasa. Kuasa 2 lah. Okay. So 1/4 kuasa 2. So 1/4 kuasa 2. Guna kalkulator awak. Dapat berapa? 1/16. Yeah, pandai. So jawapan dia adalah 1/16. Okay. Macam tu lah dia punya step. Kalau awak perasan kan,
Kalau awak dah banyak buat latihan, ubahan ni jawab soalan dia macam semua macam lebih kurang macam sama je. Okay, dia punya prosedur pun sama saja. Yang tukarnya adalah nombor-nombor tu. Konsep yang Okay. sama. Ya, konsep yang sama, betul. Yang penting awak kena tulis persamaannya dengan baik, dengan betul tu. Cikgu, ni soalan berapa ni cikgu? Sekarang soalan 3. Okey. Yang tadi baru je lepas soalan 2. Okay. Okay, next kita pergi soalan 3. Okay, saya padam yang ni Yang atas ni sebab saya serabut. Okay, next soalan 3 ya. Jadual 2 menunjukkan beberapa nilai bagi hubungan antara pemboleh ubat X dan Y. Okay, ungkapkan Y dalam sebutan X. Okay, cikgu selalu cakap kan macam mana nak buat apabila soalan tanya ungkapkan Y dalam sebutan X. Bermaksud Y mesti sama dengan something, lepas tu mesti ada X kat situ. Bukan X sama dengan something. Okay, tengok apa yang sampai dulu. Kalau A dalam sebutan B, so maksudnya A sama dengan something B. Okay, A mesti dekat depan. Macam itulah dia jadi penyebut. Penyebut. Apa panggil? Subjek, mesti jadi subjek. Okay. Okay, so macam mana kita nak tahu ni yang mana satu betul? A, B, C, D. Okay, awak kalau objektif ni, awak boleh buat try and error ataupun dalam bahasa Melayu adalah cuba jaya. Awak tengok yang mana satu betul. Okay, kita tengok A. Y sama dengan 3X kuasa negatif 2. So, awak cuba ambil mana-mana value. Awak ada 1, 2, 3, 4, 5. Awak nak guna mana-mana pun boleh. Okay. Kalau saya nak guna yang paling kecil lah nilainya iaitu 2 dengan 12 ni. Okay, 2 dengan 12. So, kita guna kaedah cuba jaya. Okay, so Y adalah 12. 3 X negatif 2. X adalah 2 kuasa negatif 2. Okey, ni 12, tetap 12 lah kat situ kan. 3 kali dengan 2 kuasa negatif 2 dapat berapa? Guna kalkulator. Okey, awak terus tekan dalam kalkulator awak. 3 kali 2 dengan kuasa negatif 2. Bukan kuasa 2 tau. Kuasa negatif 2. Dapat berapa? Cikgu, yang nak dapat negatif 2 tu macam mana cikgu? Macam mana nak buat dalam kalkulator kan yang negatif 2 tu. Okey. Pandai soalan. Okey, macam mana awak nak buat adalah awak tekan 2. Lepas tu awak ada nampak tak? Ada kucing punya macam tanda kucing punya telinga tu. And then ni 2 kuasa negatif 2 letak dalam kurungan macam tu. Okay. Sebab yang dalam kalkulator ada kuasa 2 je yang automatik kan. Kalau kuasa selain daripada tu awak kena buat macam tu. Ada gambar ada simbol tu. And then negatif 2. Dapat berapa jawapan? 3/4. 3/4. Ya, pandai. Okay. And then awak tengok. 12 dengan 3/4 adakah sama? Sama ke? Tak sama kan? Dia adalah nilai yang berbeza. Kalau 12 mesti dah kena sama dengan 12 kan? So A tu salah. Okay, so dah boleh buang A. Okay, kita pergi B pula. Y sama dengan 3X. So Y adalah 2. Y adalah 12. Y adalah 12 sama dengan 3. X adalah 2. Awak guna je kolom yang sama. Tak payah guna yang besar-besar. Tapi dia akan dapat juga jawapan yang sama juga. Okay. So ni 12. 3 kali 2 berapa? 6. 6. So sama ke 12 dengan
Tak kan? Tak sama. Tak sama. So B pun salah. Okay, kita cuba pula C. Y adalah 12, 3, X adalah 2, kuasa 2 sebab yang ni ada kuasa 2. So 12 tambah 3 kali dengan 2 kuasa 2, guna je kalkulator dapat berapa? 12. 12. So ni sama tak? Sama, Sama. kan? 12 sama dengan 12. Okay, so jawapannya adalah C. Okay? So itu adalah persamaan yang betul. So ni kita guna kaedah suci berjaya lah, lebih mudah. Okay. Kita tengok soalan nombor 4. Okay. Diberi bahawa R berubah secara songsang dengan Q. So yang ni awak buatlah dia punya, apa kita panggil tu? Dia punya persamaannya. Okay. So awak akan dapat R sama dengan K. K jangan lupa tau. K wajib pemalar, okay, untuk buat persamaan. Songsang. Songsang dengan Q. Kalau songsang kena letak kat mana? Atas ke bawah? Bawah. Bawah, pandai. K per Q. Okay, macam tu. Okay, so selepas tu dia kata ungkapkan R dalam sebutan Q. Ungkapkan R dalam sebutan Q. Maksudnya jawapan dia mesti R sama dengan something Q. Tapi kita mesti kena tahu nilai K dia. Nak tahu nilai K dia macam mana adalah kita kena masukkan dia punya nilai yang soalan bagi. Setiap apa yang soalan bagi selalunya akan digunakan untuk jawab soalan. So R adalah 6. Kita tukar sahaja, gantikan 6. Macam tu. Sama dengan K kita tak tahu, kita nak cari. Q adalah 1/3. 1/3. Okey, K dengan 1/3. Dia pecahankan dia dekat bawah. K bahagi dengan 1/3. So pergi sebelah dia akan jadi darab. Okay. Yang ni sepatutnya awak dah kena mahir lah. Yang pindah-pindah ni. 6 kali dengan 1/3 adalah berapa? 2. Okay, sama dengan 2. Okay. So selepas tu K ni kita dah tahu dah adalah 2. So kita gantikan saja ni adalah, sorry. Ya Allah. Okay. 2. Okay. So jawapannya adalah R sama dengan 2 per Q. Okay. So jawapannya adalah A. Macam tu. Ada per juga. Yep. Ada nak tanya? Nak tanya, awak boleh tanya je tau. Okay, sebab saya tak tahu. Nak tengok muka awak pun tak boleh. Kalau dekat dalam kelas tu saya boleh tengok muka awak, faham tak faham, blur tak blur. Okay, sekarang ni cara belajar macam ni adalah bukan lagi bergantung pada cikgu semata-mata. Cikgu ni macam membantu awak, assist awak sahaja. Okay, saya ni tak boleh nak bantu apa macam dekat kelas, macam push awak kan. So awak kena bantu diri awak sendiri, okay? Tak faham terus tanya cikgu. Nak exam ni bukan main-main lagi dah. Okay, next kita pergi soalan nombor 5. Saya padam ni supaya ada space sikit. Okay, soalan nombor 5. Okay, diberi bahawa P, okay, P berubah secara songsang dengan punca kuasa 3Q. Okay, punca kuasa 3. Jangan confuse tau kalau kuasa 3 dengan punca kuasa berbeza, okay? Dan dia bagi nilai dah. P adalah 2 apabila Q adalah 1/64. Okay, hitung nilai P apabila Q sama dengan 3/43. Okay, sebelum kita nak cari hitung nilai P tu, kita kena cari nilai K dahulu dengan menggunakan P sama dengan 2 dengan Q sama dengan 1/64. Okay, dia punya step dia sama je macam sebelum ni kita buat.
Okay, so apa-apa hal kita kena tulis persamaannya yang betul. Persamaan salah, habis lah semua bawah pun semua salah kan. So P berubah secara songsang. K jangan lupa secara songsang mesti dekat bawah. K per dengan punca kuasa 3Q. Q. Macam tu. Okay, awak mesti dapat ni. Saya rasa saya kena letak dekat atas sikit lah. P sama dengan K per dengan punca kuasa 3. Sorry, Q dia Q kecil lah. Q kuasa, ni kuasa 3. Saya yang confused. Punca kuasa 3. 3 kecil kat luar. Okay. Okay, so selepas tu kita masukkan nilai P sama dengan 2 dengan Q sama dengan 1/64. Untuk kita cari K dahulu Q adalah 1/64. 1/64. Jangan lupa ada punca kuasa 3. Macam tu. Okay, so sekarang nak cari K awak cari dulu. Punca kuasa 3 1/64 dapat berapa ya? Guna kalkulator. Punca kuasa 3 1. Berapa? 1/4. Okay, 1/4. Yes, good. Okay, make sure awak kena tahu tekan kalkulator. Okay, saya percaya semua orang ada kalkulator kan. Takkanlah dekat rumah tertinggal kalkulator dekat sekolah pula. Dekat sekolah tinggal kalkulator dekat rumah. Aduh, jenuh lah gitu kan. Okay, so nak cari K. 1/4 pindah ke sebelah. K bahagi dengan 1/4. So 1/4 kau pindah sebelah akan jadi darab lah. Okay. So 2 kali dengan 1/4 sama dengan K. So K dapat berapa? 1/2. Yes, pandai. 1/2. Ni adalah K 1/2. Belum lagi sampai jawapannya. Okay, hitung nilai P apabila Q sama dengan 3/4. Okay, so sekarang ni kita ambil daripada sini. Tinggal lagi kita masukkan nilai K tu. K tu kita dah tahu adalah 1/2. Okay. P sama dengan 1/2. 1/2. And then ada Q dekat bawah juga. 3Q. Macam tu cara tulis. Okay, 1/2. And then Q tu dekat bawah juga, just tulis je sebelah nombor 2 tu. Okay, and then selepas tu awak just masukkan nilai. Hitung nilai P apabila Q adalah 3/4. Kita masukkan Q tu jadi 3/4 sahaja. So P sama dengan 1/2 punca kuasa 3. Kita masukkan nilai Q tu jadi 3/4. Okay. So P sama dengan, kiralah 1/2. Punca kuasa 3, 3/4. Berapa? Hadif Irfan. Hadif. Dalam kelas ni ke? Ke ada tempat lain? Orang lain lah. Lambat. Anik Afnan. Anik Afnan. Diam je. Korang ni ada ke tak ni? Azam Ismail. Ya, Ibu. Punca kuasa 3, 3/4 berapa? Guna kalkulator. Dapat berapa? Berapa Ibu? Punca kuasa 3. Awak nampak tak skrin saya tu? Nampak Ibu? Punca kuasa 3 and then 3/4.
7 itu. Pandai. Good. 7. Okay, so buat kurungan macam tu. Terima kasih Azam. Okay, P sama dengan 1/2 kali 7 berapa? 14. Pandai. 14. So jawapannya adalah C. 1/14. Okay, macam tu. Okay, saya harap awak dapatlah sikit-sikit ni. Siapa yang dah dapat sebelum ni supaya dia makin mahir. Okay, kita pergi soalan nombor 6. Okay, saya akan stop pada 10.30 Okay, kita ada dalam 15 minit, 17 minit lagi. Okay, kita tengok soalan nombor 6. Dalam suatu kerja sukarela, 2 orang budak lelaki telah ditugaskan untuk mengecat dinding sebuah dewan. Masa yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan adalah 2 jam 30 minit. Okay. So yang ada nilai ni awak bulatkan lah. Maksudnya benda tu mesti kita akan guna. Yang 2 itu adalah jumlah orang kan, jumlah sukarela. 2 jam 30 minit ni adalah masa lah. Okay, diberi masa T, kita guna T untuk masa Selalunya kita guna T ni kenapa? Kenapa kita guna T untuk masa? Kenapa bukan guna M? Ada siapa tak nak jawab? Dalam bahasa Inggeris, time. Pandai dalam bahasa Inggeris. Okay, guna time kan. Okay, awak kalau belajar dalam sains pun macam tu. Okay, diberi masa T berubah secara berubah secara songsang. T berubah secara songsang dengan bilangan tenaga kerja iaitu dia guna Y. Bilangan pekerja dia guna Y. So apa-apa pun dekat sini awak tulis persamaan dia. T berubah secara langsung dengan Y. Berubah secara songsang dengan Y. So T sama dengan K. K mesti tulis per dengan Y. Sebab songsang kan. So Y dekat bawah lah. Awak jangan fikir ada. Yep. Apa? Abdullah? Ya. Tak dengar. Putus-putus. Cari K tu. K? Ya, kita nak cari K kan. Sebab buat soalan. K tu kan pemalar. Dia mesti kena ada. Yang ni. Yang saya tulis nota tu. Kalau dia berubah secara langsung ke, songsang ke, mesti kena ada K untuk buat persamaan. Okay? Okay, kalau awak tertinggal K tu salah tau. K tu mesti kena ada. Okay, hitung masa dalam minit yang diperlukan jika 5 orang budak lelaki melakukan tugas itu. Firstly, dia kata kena hitung dalam minit. Masa tu dia guna minit. Tetapi yang dia guna adalah 2 jam 30 minit. So kita kena tukarlah 2 jam 30 minit. Tukarkan kepada minit berapa Ni soalan suara rendah ni. 2 jam 30 minit. Berapa minit? Saya nak kira ni. 1 jam berapa minit? 60 Era. 60. Pandai lah. Ramai pula jawab kan. 120. So 2 kali 60 minit. Betul tak? So tambah dengan 30 minit yang sedia ada. Dapat berapa? Berapa minit semua? 150. Pandai. So 150. Okay, so guna tu. Dalam minit, jangan guna dalam jam. Okay. So sekarang ni kita kena cari K dahulu. Okay, K dahulu. Okay, so T adalah 150. 150 sama dengan K, kita tak tahu. Y ni dia dah bagi ni. Y adalah 2 orang. Okay, kita cari K dulu ni. Okay, so selepas tu 2 tu pindah sebelah lah. 2 pindah sebelah jadi operasi tambah tolak darab bagi.
Darab. Pandai Darab, Andi darab. comel. Idris, okay, very good. So 150 kali 2 sama dengan K. Okay. Cikgu guna color ni. 150 kali 2 sama dengan K. So K berapa nilainya? 300. 300. Very good. K adalah 300. So ingat ni bukan yang terakhir. Ini baru nilai K. Kita nak cari nilai hitung masa soalan ni. Hitung masa. Hitung masa dalam minit jika 5 orang budak lelaki. 5 ni adalah nilai Y lah. Kan dia punya jumlah orang yang bekerja sukarela tu. Okay, so kita ambil yang ni. Ambil ni, kita masukkan sahaja K. K kita dah tahu adalah 300. T sama dengan 300 per Y. Okay, so sekarang ni kita nak jawab soalan hitung masa. Hitung masa T. T kita tak tahulah berapa kan. So 300 per dengan Y. Y adalah 5 orang. 300 bagi 5? 60. Yes, jawapannya adalah 60. 60. 60. Pandai. 60. Pandai. Okay? Macam tu. Okay, kadang-kadang soalan macam ni, macam soalan yang sebelum ni macam direct kan. Macam soalan nombor 6 ni, dia ada cerita dia lah. Dia macam lebih kepada penyelesaian masalah tetapi yang mudah punya. Okay? Tapi konsepnya sama sahaja. Okay, kita tengok soalan nombor 7. Okay, jadual 3 menunjukkan antara 3 pemboleh ubah P, Q dan R. Okay. And then dia dah bagi dah. Diberi bahawa ni dia dah bagi hubungan ubahannya. Adalah P adalah berhubungan dengan Q per dengan R kuasa 2. Iaitu P berubah secara langsung dengan Q dan secara songsang dengan R kuasa 2. Okay, hitungkan nilai X. Okay, so dekat sini macam biasa kita buat dia punya bentuk persamaan. Bila ada bentuk persamaan, kita ambil daripada hubungan ubahan ni saja, tapi kita tambah dengan K. Kalau bentuk persamaan je tambah K, okay? So P sama dengan K, Q per dengan R kuasa 2. Sama je, tinggal lagi tambah K. Okay, sebab kita nak tukar kepada bentuk persamaan. Okay, so selepas tu kita kena cari nilai K. Sebelum cari nilai X, kita kena cari nilai K dahulu. So kita ambil nilai yang semuanya lengkap, iaitu yang ni lah 382 ni semua. So kita masukkan satu persatu nilai. Masukkan, jangan cuai. Okay, P adalah 3. Sama dengan K, kita tak tahu, nak cari K. Q adalah 8. Berkan dengan 2. Okay, 2 kuasa 2. Jangan lupa kuasa 2. Okay, ni awak buatlah kurungan. K8 ni K8 kan. Okay, so selepas tu selesaikanlah macam biasa. So 3, 8, K. Okay, tulis macam tu 8K bukan K8 tau. Awak betulkan je lah. 2 kuasa 2 berapa? 4. Pandai. Okay, 2 kuasa 2 adalah 4. Okay, so sekarang ni kita selesaikan ni. Awak nampak ni, boleh selesaikan ni. 8 bahagi 4 berapa? 8 per 4 dapat berapa? 2. Jangan confuse. 2K. Kalau tak pasti guna kalkulator walaupun awak rasa senang. Okay? Okay, so 2. So kita nak cari K ni. 2 ni kena buat apa? Kena darab dengan 3. Darab dengan 3 ke? Darab ke? Ya ke? Tak. Bawa sebelah. Bawa ke sebelah Kita jadi bagi operasi. Tambah tolak, darab, bahagi. Jadi darab. Darab. Darab
Okay, tanya awak. 2 Kan dia dah plus K, bagi. Lepas tu buat sebelah je dah lah. Sebab dia dengan K. Bagi lah sebab dia kali dengan K kan. Bagi dah. 2 dengan K kan sebelah-sebelah tu. Dia darab lah, 2 darab K tu kita tulis 2K. Keling lah. So kalau bahagi, darab, pindah sebelah jadi bahagi. Awak just ingat ya, benda yang kat atas, pindah sebelah dia akan pergi kat bawah. Macam tu je awak ingat. Baik. K adalah 3/2. Okay, biarkan je. 3/2 mana boleh kecilkan lagi kan? Tak boleh. Okay, so next. Barulah kita boleh cari nilai X. Okay, kita ambil daripada sini yang kita buat. Just kita masukkan nilai K. Kita dah tahu nilai K adalah 3/2. Okay, so P sama dengan 3/2. K kita tahu 3/2. Q R kuasa 2. Macam tu cara tulis. Okay, yang atas tetap atas, yang bawah tetap bawah. Jangan duk confuse. Ini terbalik-terbalik kan. Okay, so kita guna yang ni. Yang ada X tu. So P adalah X. Kita ubah je lah. P adalah X, kita gantikan. Sama dengan 3. Q adalah 36. Okay, perkan dengan 2. R adalah 3. 3. Tapi jangan Kuasa lupa dua tak dia ada. adalah kuasa 2. Dia adalah kuasa 2. Okay, so selepas tu awak boleh cari X. Okay, saya pindah ke sebelah ni. X sama dengan 3 kali 36 berapa? Kita buat satu persatu. 3 kali 36. 108. 18. Yes, very good. 108. Perkan dengan 2 kali dengan 3 kuasa 2. 3 kuasa 2, 9. 9 kali 2, 8. 18. 11. 18. 108 bahagi 18. 6. Pandai. Okay, good. 6. 6. Okay, so jawapannya adalah C. Okay, awak kena mahir lah algebra ni. Simple algebra je sebenarnya. Okay, awak kena start balik engine otak awak tu. Okay, next kita tengok soalan nombor 8. Kita ada 5 minit lagi. Okay, last lah. Saya rasa ni last lah. Ada part tu Okay, tu. soalan nombor 8. Apa Abdullah? Tak apa. Tak apa. Sorry. Okay, diberi Betul, bahawa betul. P berubah secara langsung dengan kuasa 3, dengan punca kuasa 3Z. Okay, so awak gariskan. Bulatkan dia punya pemboleh ubah. Gariskan dia nak apa secara langsung kan, dengan punca kuasa 3Z. Awak bulatkan. Macam tu. Okay, buat cara saya ni supaya awak boleh nampak. Dan, dia ada dan pula kan. Dan secara songsang dengan kuasa 2Y. Dekat sini dia gabungan. Okay, dia ada secara langsung dan dia ada secara songsang. Dia gabungkan. So, macam mana awak nak buat ni? So, dia adalah P. Kita buat hubungan ubahan dia. Okay, sebab soalan apa? Jika P adalah ZS per dengan YM. Okay, Y kuasa M. Nyatakan nilai S dan nilai M. Nilai S dengan nilai M adalah dia punya apa? Kuasa je. Okay. So kita buat dalam hubungan ubahan. Kita buat yang bentuk ikan tu. Okay. Z punca kuasa 3Z. Secara langsung. Kalau secara langsung dekat atas lah. Punca kuasa 3Z macam ni. Perkan dengan secara songsang. Secara songsang adalah dekat bawah. Secara songsang dengan kuasa 2Y adalah Y kuasa 2 lah. Macam tu. Okay, so soalan suruh cari soalan suruh cari nilai
S dengan nilai M. Okey, kita tengok dulu. Kalau nilai M tu awak rasa berapa? 2. 2. Sebab kita bandingkan sahaja. Awak boleh nampak kat sini. M, dekat sini M. Kedudukan yang sama M adalah mesti dekat sini. Y punya kuasa. Jawapannya adalah M adalah 2. So, jawapan yang D salah. Yang B pun salah. Okay, so sekarang ni kita nak tengok nilai S. Awak rasa-rasa nilai S ni berapa? 1/3 ke 3? 1/3. Yes, very good. Pandai. Kenapa? Sebab awak kena tahu tau. Kalau kita ada punca kuasa 3, contohlah A kan dekat sini. Ni contoh tau. Kita boleh juga tulis sebagai A 1/3. Dia adalah sama. Ataupun kalau awak tak puas hati kan, kata betul ke cikgu ni, tak percaya lah kan. Awak cuba buat 8. Macam ni. Awak cuba tekan punca kuasa 3, 8. Awak cuba tekan dapat berapa? Punca kuasa 3, 8. Guna kalkulator awak. 8 1/3. Tak. Awak cuba tekan 8 punca kuasa 3, 8. Tekan dalam kalkulator. 2. Dapat berapa jawapan? 2. 2. Betul kan? Jawapannya adalah 2. Awak cuba tekan 8 kuasa dengan 1/3. Awak gunalah kuasa yang 8 kuasa 1/3 dalam kalkulator awak. Dapat berapa? 2. 2. So benda tu sebenarnya adalah sama. Okay. So itu adalah sama. So sama juga dengan kalau punca kuasa 2. Okay, ni adalah ilmu untuk awak. Kalau B, punca kuasa 2B adalah kita boleh tulis selain benda adalah B kuasa berapa? 1/2. Yes, pandai 1/2. Okay, benda tu adalah sama. Okay, so jawapan untuk nombor 8 adalah A. Okay, soalan macam ni dia senang tapi tricky sikit lah. Dia nak uji awak punya kefahaman matematik awak yang sebelum-sebelum ni. Okay, dia nak tahu, awak ni tahu tak kalau punca kuasa 3 adalah kuasa 1/3. Tu je. Okay. Okay, so apa homework awak untuk ni? Kan saya kata hari ni saya akan fokus dekat ubahan sahaja kan. Sebab ubahan ni awak boleh score tau. Okay. Siapa yang nak lulus tu awak score kat ubahan. Senang. Dekat transformasi pun senang. Okay, awak cuba buat soalan bahagian B nombor 21 dan nombor 22. Ini adalah soalan ubahan. Awak cuba buat ni. Okay, kalau awak tak faham, awak boleh tanya saya. Okay, so Baik, cikgu. Kejap. Tugasan cikgu kan. 21 dengan 22 at least awak buat tu. Kalau awak dah buat lebih tu very good lah kan. Sebenarnya saya dah bagi benda ni daripada minggu lepas lagi kan. Okay, awak tengok dekat in-call message dalam Google Meet ni, tekan tu untuk awak punya kehadiran. Okay? Dan kehadiran kat situ. Link. Okay, awak cuba buat 21, 22. Awak tengok tahap apa orang panggil tahap kefahaman awak tentang tajuk 1. Tajuk 1 ni senang tau kalau dibandingkan dengan trigonometri. Awak mesti kena target dekat tajuk 1 ni. Boleh tak? Rasa-rasa. InsyaAllah. Anik je jawab seorang, yang lain. InsyaAllah cikgu boleh. So, minggu depan dan minggu seterusnya sebelum kita PDK akan terus ada Google Meet untuk maths ni. Kita akan sambung paper yang sama ni juga. Baik, Minggu depan kita akan bincang soalan nombor 21 ni dengan 22. Saya suka baca math.
Alhamdulillah. Okay, so jangan lupa isi kehadiran tu. Siapa yang dah isi kehadiran awak boleh left kalau tak ada apa-apa nak tanya. Siapa nak tanya, nak stay lagi boleh. Okay, saya Tugas saya ni tunggu kena sampai hantar ke 9. cikgu? Okay, sama-sama. Terima kasih juga join kelas cikgu pada hari ni. Cikgu. Kenapa tu? Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Terima kasih Terima cikgu. kasih cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Cikgu, kasih cikgu. Cikgu, tugas saya ni kena hantar ke cikgu? Terima kasih cikgu. Tak. Buat sendiri. Minggu depan kita Ni. Bincang. Ni. bincang. Baik cikgu. Baik cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Sama-sama. Baik cikgu. Bye-bye cikgu. Jangan lupa minum air merah. Bye. Bye.